Outreach ABIM was first established in 1987 with a mission to spread the blessing of Allah Subhanahu Wa Taala to all mankind. IOA's approach to da'wah is by propagating Islam as a complete way of life based on the teachings as written in the Quran. Throughout almost 20 years of its existence, IOA has facilitated the conversion of over 1,000 new reverts. 85% of the reverts are 25 years old and above, and 64% are foreigners. Since its formation, IOA has developed its own niche in dakwah product as reflected in the program it conducts, such as Convert Development Program, Orang Asli Socio-Economic Development Project, Interfaith and Inter-Civilization Program, and Mosque Tour Guide Program. Malaysia kini speaks to IOA President Azrul Muhammad Amin on the organization's dakwah mission. Islamic Outreach ABIM merupakan satu agensi di bawah Angkatan Belia Islam Malaysia yang telah pun ditubuhkan pada tahun 1987 selepas diputuskan dalam muktamar sebelum itu bahawa perlu wujud satu badan khas ataupun agensi khas yang boleh menawarkan pendidikan dan juga pengenalan mengenai Islam secara percuma kepada bukan Islam dan juga kepada masyarakat secara umumnya. Jadi kita telah sehingga hari ini kita telah pun mempunyai 6 program trust. Ya, yang pertama ialah program pembangunan saudara baru, Convert Development Program, yang menawarkan pendidikan percuma, menawarkan hikmat siapa yang ingin memeluk agama Islam, pendaftaran di jabatan-jabatan agama, ya, latihan ataupun kursus-kursus percuma mengenai pengenalan terhadap Islam, kelas-kelas pendidikan Islam secara percuma kepada mereka yang baru memeluk Islam dan juga yang Muslim asal lah. Kemudian kita ada program pembangunan sosioekonomi orang asli, ya, kita menyediakan bantuan-bantuan, kita membuat program-program pembangunan pendidikan kepada anak-anak orang asli, membantu segi kebajikan dan sebagainya. Kemudian kita ada program pemandu pelancong masjid, ya, mosque tour, guided tour, di mana kita melatih sukarelawan-sukarelawan untuk menerangkan mengenai Islam kepada pelancong-pelancong yang datang, khususnya di Masjid Negara. Program pemandu pelancong ini telah diadakan di Masjid Negara sejak 2002. Rasionalnya ialah kerana kita dapati ramai pelancong yang datang ni tak ada guide. So mereka datang ni walaupun dia datang nak ambil gambar kan semua, tapi kita nak kasihkan dia informasi tentang fungsi dan sebina dalam masjid ni. Dan juga bila dia orang nak tanya tentang Islam, you are here lah nak menerangkan pasal Islam. Kita ada dialog antaragama, interfaith. Interfaith ni kita khususnya terlibat dengan pelbagai pertubuhan agama lainnya, Kristian, Buddhis, Hindu dan sebagainya. Kita telah mengadakan beberapa siri kerjasama, kemah-kemah persahabatan antara agama. Jadi ini dibuat atas dasar bahawa bila kita mengadakan sesuatu program di mana-mana tempat, di kampung ataupun di mana, kita akan mengadakan hikmat perubatan percuma. Kemudian kita akan mengadakan hikmat kebajikan dan juga program-program pendidikan yang diadakan antara agama. Dan kita juga mengadakan dialog-dialog khusus. Kalau isu-isu yang sensitif itu, dialog itu diadakan secara tertutup di antara para sarjana kedua mana-mana agama yang terlibat. Dan kita ada juga dialog yang lebih bersifat terbuka yang membicarakan isu-isu yang bersifat etika umum, isu alam sekitar, isu tentang transparansi, ya, isu tentang kempen anti rasuah sebagai contoh. Jadi ini semua melibatkan agama-agama yang berbeza lah. Jadi Islam dan Kristian, Islam dan Buddhis dan sebagainya. Bagi kami masih banyak ruang yang perlu dilakukan, khususnya di pihak kerajaan perlu terus menggalakkan, ya, dan pada masa yang sama menyediakan platform serta etika untuk berdialog secara jelas, ya, kerana dialog antara agama ni tidak boleh dibuat sesuka hati oleh sesiapa. Dia harus ditangani, dia harus dipimpin oleh mereka yang berkelayakan, dan dialog antara agama hanya boleh satu membincangkan tentang perkara yang bersifat etika,
Yang kedua ialah perkara yang tidak melibatkan isu-isu dalaman sesuatu agama. Contohnya kalau dialog antara Islam dan Kristian tidak boleh dibincangkan. Sebagai contoh, masalah mazhab di dalam agama kita, masalah perbezaan pandangan dalam Islam itu tidak boleh dibincangkan dengan agama lain, kerana itu menjadi hal dalaman di dalam agama kita. Jadi selain daripada perlu kita perkasakan, keterlibatan masyarakat umum tu perlu juga diadakan secara agresif. Maknanya NGO perlu mendekati masyarakat dan melakukan dialog dengan masyarakat dari segi isu-isu yang terpilih dalam agama. Kita bantu lebih pada golongan saudara baru dan juga orang Islam, tetapi dalam program CWSP, program kebajikan tajaan dan kebajikan anak yatim, dan program Islamic Care tu kita terbuka lah. Tapi sebenarnya kita punya objektif ni pun, kalau macam program pembangunan saudara baru, siapa yang nak belajar Islam itu kita tidak halang. Maknanya kalau ada golongan bukan Islam yang datang ke pejabat kami lalukan. Kalau kita tidak paksa, prinsip kita ialah kita mengajak dan memperkenalkan tanpa ada paksaan. Itu prinsip yang jelas lah. Jadi kalau mereka mohon bantuan, kita akan pertimbangkan mengikut kes-kes lah. Dari tahun 1987 sehingga hari ini dah dalam purata dalam 5,000 orang yang telah pun memeluk agama Islam dan mengikuti kelas-kelas kami lah. Mungkin dalam purata 3 orang sebulan, 4 orang sebulan. Badan-badan NGO ini dalam mana-mana masyarakat sekalipun, sama ada masyarakat yang membangun ataupun masyarakat yang maju, memainkan peranan sebagai faktor ketiga, sebagai check and balance untuk kerajaan dan juga untuk pihak pembangkang. Jadi saya kira walaupun kita mencapai status negara maju sekalipun, masih ada isu-isu yang perlu dibawa ke tengah dan secara bebas dan adil. Jadi NGO saja yang boleh lakukan. Sebab tu kalau kita contoh macam sekarang ni pun, kita ada banyak isu-isu yang memerlukan pada advocacy yang tidak mungkin boleh dibawa oleh agensi-agensi kerajaan. Pada masa yang sama, jika ia dibawa oleh pihak-pihak pembangkang, jadi isu politik. Jadi kita perlu bebas. Isu kedudukan Islam dalam perlembagaan sebagai contoh, itu isu yang paling jelas. Walaupun kita mencapai status macam mana pun, masih perlu. Kemudian isu-isu kebajikan, kerana suara NGO itu adalah suara yang dibawa daripada akar umbi, yang boleh sampai kepada pihak pemerintah. Satu hasrat saya ialah supaya Islamic Outreach ABIM ini dapat menjadi pusat pembelajaran yang yang kukuh lah untuk golongan bukan Islam, saudara baru dan juga Islam, untuk mempelajari tentang agama Islam. Dan kita nak cuba untuk memperkemaskan pembelajaran secara maya, online, virtual learning. Kalau di barat itu, di UK, Eropah, sekarang ni website traditional Islamic learning is very common dan cukup meluas. Jadi kita cuba nak memperkenalkan teks-teks yang tertentu, macam teks Imam Al-Ghazali yang boleh dipelajari secara online. Kemudian kita nak buat juga khusus-khusus yang mengenengahkan tentang pembelajaran Islam secara tradisional.